Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera khusus kepada anak cikgu di luar sana. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada anak-anak cikgu yang telah menerima tawaran tempat pengajian di UA, di Kolej Meteorologi, di IPJM, di Kolej Profesional, KKTM, IKN, ada yang buat diploma, ada yang buat asasi. Okey. Bagi cikgu ini adalah langkah pertama untuk anak membuat keputusan dalam memasuki alam pengajian selepas alam persekolahan. Mana-mana anak cikgu yang masih belum dapat tawaran, yang risau, cikgu yakin masih ada ruang, peluang yang akan anda perolehi. Cuma terus ke portal-portal yang berkaitan untuk membuat rayuan dan sebagainya. Jadi hasil perbincangan cikgu dengan berpuluh pelajar dan juga ibu bapa yang sempat cikgu kongsikan dalam konsultasi berkenaan dengan isu pemilihan ini, terdapat beberapa isu yang boleh cikgu ketengahkan di sini. Antaranya cikgu, saya dah dapat tawaran daripada MARA, tapi saya rasa rugilah kalau saya tak pergi untuk membuat asasi di pengajian asasi di Universiti Awam. Ada juga yang dapat IPGM, rasa nak buat SCCA lah cikgu, dekat Kolej Profesional MARA. Ada juga yang dah dapat matrikulasi dan dapat tawaran rayuan daripada Kolej Profesional MARA, KKTM dan sebagainya. Ini membuatkan anak-anak akan rasa dilema dan juga susah untuk membuat keputusan. Jadi cikgu rangkumkan isu-isu yang dihadapi oleh anak-anak dan juga ibu bapa ini dalam 5 faktor untuk kita pertimbangkan dalam membuat keputusan pemilihan ini. Jadi 5 faktor yang boleh kita bincangkan dekat sini adalah faktor yang pertama, cikgu tengok berkenaan dengan faktor minat. Bagaimana faktor minat? Yang kedua, faktor berkenaan dengan bagaimanakah kemampuan anak-anak untuk meneruskan pengajian dalam bidang yang ditawarkan. Faktor yang ketiga, dalam pemilihan juga faktor yang ketiga kita boleh tengok berkenaan dengan tawaran penajaan atau kos pengajian yang rendah. Faktor yang keempat, mungkin peluang kerjaya di masa hadapan, dan faktor yang kelima mungkin boleh tengok daripada sokongan atau halangan daripada keluarga dan sebagainya lah. Itu 5 faktor lah. Jadi faktor yang pertama kita tengok berkenaan dengan faktor minat. Apa itu minat? Minat ni adalah, kalau kita tengok, adalah apa yang kita suka, apa yang kita cenderung, apa yang kita gemari, apa yang anak-anak suka lakukan. Biasanya minat ni dipupuk dalam diri seorang Hindu berdasarkan pendedahan persekitaran atau pengalaman yang pernah mereka lalui lah. Contohnya dalam persekitaran anak-anak nak jadi seorang doktor, mungkin disebabkan oleh anak sangat terlalu berminat dalam subjek biologi, ataupun ada mereka-mereka yang signifikan dengan diri anak-anak yang pernah menjadi doktor, contoh kakak, abang, ibu, bapa dan sebagainya, saudara mara, dan ini menjadikan satu dorongan untuk anak-anak bergelar atau bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Habis tu cikgu, saya ni tak minat apa-apa. Habis tu saya ni tak tahu apa minat saya, macam mana saya nak buat dia. Jadi selain daripada pendedahan persekitaran yang cikgu nyatakan di atas, sebenarnya penerokaan tentang diri anak-anak telah berlaku di awal persekolahan lagi. Di awal persekolahan menengah, kalau kita tengok, biasanya kaunselor akan buat ujian. Ujian IMK, ujian ITP, ujian IKP, ujian IKP, seterusnya untuk di tempat, dan ujian IKK, kecenderungan kematangan kerjaya dan sebagainya. Ini adalah untuk meneroka minat dan juga personality yang ada dan kecenderungan yang ada kepada anak-anak dalam suatu bidang yang anak inginilah. Jadi kita boleh tengok semula pelaporan-pelaporan yang kita dah ada untuk kita kaitkan apakah minat atau kecenderungan yang kita ada. Itu yang pertama. Selain itu ada juga pelajar-pelajar yang tanya, cikgu, boleh tak kalau kita kaitkan minat kita ni dengan kecenderungan subjek yang kita suka? Jawab saya mungkin. Mungkin ini sebagai satu sebahagian daripada proses untuk kita pasti untuk kita kena pasti minat kita. Contohnya kita suka subjek matematik. Contohnya kita suka subjek matematik. Apakah cabang-cabang kerjaya yang ada berkaitan dengan subjek matematik?
yang boleh kita ceburi. Kalau contohnya kita minat subjek sains, apakah cabang-cabang bidang sains yang kita suka untuk kita teruskan pengajian. Mungkin juga subjek fizik, yang ada kaitan dengan teknologi dan juga kejuruteraan, ataupun dalam bidang kemasyarakatan, seperti kebajikan dan sebagainya, yang boleh kita kaitkan untuk bergelar sebagai mungkin guru, doktor, kaunselor dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang minat untuk memimpin, dan juga ada yang minat berkenaan dengan analisis data, mungkin kita cenderung kepada bidang perakaunan dan juga pengkeranian. Jadi fokusnya dekat sini adalah anak-anak perlu teroka apakah bidang yang anak-anak cenderung untuk anak terlibat dalam meneruskan pengajian. Cikgu, satu lagi persoalan saya. Kalau saya memang tak minat, saya tak minat, tetapi saya nak teruskan juga dalam bidang tersebut, boleh tak cikgu? Bagi cikgu, pada asasnya letakkan minat itu sebagai asasnya adalah kerana dengan minat, sesuatu perkara kita lakukan tanpa paksaan dan dia akan lagi memudahkan. Namun jika anak-anak mempunyai tekad yang padu dan juga semuanya boleh diteruskan dengan baik, dan akhirnya minat itu akan timbul sedikit demi sedikit dan keinginan itu dibentuk dan anak mampu untuk menghadapinya dengan baik. Ada juga beberapa pengalaman daripada anak-anak cikgu yang sebelum ni yang dia tak minat bidang ni, tetapi dia teruskan juga, tetapi tidak mempunyai satu kesungguhan yang padu. Akhirnya dijadikan alasan tidak minat itu sebagai satu alasan yang menyebabkan mereka gagal. Dan ada juga anak-anak cikgu yang sebelum ni tidak minat tetapi mempunyai tekad yang padu, dan akhirnya mereka mendapat keputusan yang terbaik dan juga ada yang mendapat penajaan daripada bidang yang mereka lakukan. Dekat sini apa-apa pun asasnya untuk anak-anak adalah kenal dan terokai apakah keupayaan yang ada pada diri anak dan minat yang anak ada, kerana semakin selaras minat dan juga personaliti diri seseorang dengan personaliti pekerjaan yang kita ceburi akan menjadikan seorang individu itu memperolehi kepuasan dalam kerjaya yang mereka hadapi. Jadi personality yang kita ada dan dengan personality minat dan personality yang kita ada dengan personality pekerjaan selaras membuatkan kita akan rasa seronok dan juga kita happy. Sebab kalau kita tengok ramai di luar sana yang bermula daripada minat dan hobi, dan akhirnya dia satu kerjaya yang memberi satu keuntungan yang baik kepada mereka dan juga memberikan satu keseronokan yang baik kepada mereka. Sebab itulah minat menjadi satu asas yang penting dalam membuat sesuatu pemilihan kerjaya. Faktor yang kedua, selepas minat adalah kesediaan atau kemampuan untuk meneruskan pengajian dalam bidang yang ditawarkan. Adakah anak-anak mampu untuk meneruskan dalam bidang yang ditawarkan? Bagaimana kita nak kenal pasti sama ada kita mampu atau tidak mampu? Jadi kita boleh bertanyakan, kita boleh bertanyakan kepada mereka yang telah berada dalam bidang tersebut, sama ada senior kita, kakak kita, abang kita dan sebagainya, ataupun boleh rujuk kaunselor dan sebagainya untuk dapatkan pandangan. Ataupun kita boleh terokai, kita boleh terokai subjek-subjek yang akan mereka yang akan dipelajari. Contohnya anak ada bermasalah dengan subjek, ada masalah untuk menguasai subjek matematik. Dalam pengajian tersebut subjek matematik adalah subjek yang core, mana banyak yang melibatkan subjek matematik, dan ini akan memberi satu bebanan kepada anak-anak dan memberi satu bebanan kepada anak-anak untuk meneruskan pengajian dengan baik. Jadi adalah dekat sini anak-anak perlu nilai dari segi keupayaan diri dan juga kelebihan yang ada dalam diri anak-anak sekalian. Cikgu, subjek ni saya semua okey je cikgu. Saya boleh bertahan. Saya boleh bertahan untuk belajar sampai habis. Baik. Mungkin anak boleh membuat penilaian yang lain. Boleh tengok faktor-faktor lain seperti mungkin faktor beasiswa, penajaan prospek kerjaya. Dan juga mungkin ada halangan-halangan lain seperti halangan ibu bapa dan sebagainya. Yang pertama tadi minat, yang kedua adalah kemampuan yang anak-anak boleh sama ada boleh teruskan atau tidak boleh teruskan pengajian. Yang seterusnya, yang ketiga adalah berkenaan dengan faktor tawaran beasiswa. Tawaran beasiswa, penajaan ataupun kos
pengajian yang rendah juga menjadi faktor kepada pemilihan pengajian yang diinginilah. Okey, ada yang mereka yang sanggup untuk tunggu pengajian daripada pelbagai agensi bagi meneruskan pengajian, kerana mereka tahu dengan jaminan pengajian ini kos pengajian akan jadi lebih minima dan juga akan menguntungkan mereka. Okey, anak-anak pelajar melihat, sebab ada yang melihat bahawa pengajian ini sebagai faktor utama. Faktor utama untuk pemilihan membuat keputusan pengajian. Dan kita boleh tengok ada beberapa institusi yang menawarkan pengajian kos pengajian yang minima. Dan ada yang tidak perlu membayuran pengajian. Contohnya di Mamara, seperti Kolej Mara, KPM, KKTM, IKM, Giat Mara. Hanya memerlukan kos yang sangat minima dan malah diberi allowance untuk meneruskan pengajian tersebut. Dan ada banyak lagi tempat yang menawarkan pengajian percuma seperti kolej komuniti, pusat-pusat kemahiran. Contoh lagi mungkin di IPGM, yang juga menawarkan package, membawakan package pembiayaan pengajian. Biar ada yang kata biar cikgu biar tidak berhutang asalkan habis belajar dan boleh sambung lagi dan terus kerja. Jadi ada juga anak-anak yang nak ingin teruskan di pengajian di tingkatan 6. Bagus. Yang merasakan bahawa kos itu adalah sesuatu yang penting untuk mereka nilai lah. Dan juga kos yang sangat minima. Dan mereka boleh meneruskan pengajian di peringkat degree lah selepas itu. Semua ini adalah pertimbangan atas pertimbangan asas-asas pemilihan yang anak-anak ada lah. Dan faktor yang keempat, adalah bidang. Faktor yang keempat apakah laluan kepada bidang yang ditawarkan itu mempunyai prospek yang tinggi setelah bergraduan. Oleh itu anak perlu buat latihan dan juga melihat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan prospek tentang suatu bidang yang anak ditawarkan. Contohnya kita tahu bahawa kita sedang memasuki era industri 4.0 yang banyak bergantung kepada IT, rangkaian internet yang meluas. Selain itu ada juga peluang pekerjaan akan datang yang menuntut keperluan semasa. Yang seperti mana kita dengar yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, yang menyatakan bahawa negara kekurangan pakar psikologi dan juga kaunselor. Jadi mungkin ini menjadi satu prospek kerjaya yang akan datang yang akan mendapat permintaan, di masa hadapan. Jadi prospek-prospek ataupun jangkaan-jangkaan kerjaya yang akan mendapat sambutan juga adalah satu asas untuk kita membuat pemilihan kerjaya. Dan yang terakhir yang boleh cikgu nyatakan adalah adakah faktor sokongan atau halangan daripada ibu bapa akan memberi kemudahan kepada anak-anak untuk meneruskan pengajian. Kalau dalam video sebelum ini cikgu nyatakan bahawa cabaran faktor pemilihan adalah pertemuan antara keinginan pelajar dan juga keinginan ibu bapa. Dekat sini bagi cikgu kedua-dua belah pihak sama ada pelajar dan ibu bapa harus membuat pertimbangan yang adil berdasarkan faktor-faktor yang mungkin cikgu telah nyatakan sebelum ini untuk membuat satu keputusan yang tepat. Selain itu bagi cikgu anak-anak perlu mengambil ruang ini untuk menjelaskan keadaan perkembangan semasa dalam dunia pendidikan yang mungkin hari ini tidak sama seperti mana yang dilalui oleh ibu bapa. Lebih baik ada ramai yang membuat konsultasi bersama cikgu, dapatkan konsultasi mereka dengan mereka yang berpengalaman, yang mahir, yang berkaitan dengan bidang-bidang yang anak-anak inginkan lah. Buatlah perbincangan bersama. Kini cikgu tengok bahawa sokongan ibu bapa juga menjadi satu faktor kepada pemilihan pengajian oleh anak-anak sekalian. Jadi pesan cikgu lah, bincanglah elok-elok dengan ibu bapa, tunjukkan yang anak mempunyai satu keyakinan dengan pilihan yang dilakukan,
yakinkan mereka bahawa inilah adalah pilihan terbaik yang saya lakukan bagi mereka rasa selamat sekiranya anak-anak dilepaskan untuk meneruskan pengajian di institusi pengajian tinggi lah. Okay. Selain itu, cikgu mohon anak-anak terus dapatkan mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu taala, buat solat hajat, buat solat istiqarah dan sebagainya. Minta dipermudahkan segala urusan dengan niat yang betul, dengan apa yang kita ceburi ini akan bagi kebaikan kepada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada ahli keluarga kita, kepada agama kita. InsyaAllah Allah akan tunjukkan satu jalan yang terbaik kepada anak-anak sekalian lah. Okay. Jadi kesimpulan yang cikgu dapat nyatakan daripada 5 faktor yang kita boleh ambil untuk buat pemilihan kerjaya adalah yang pertama tadi faktor minat, faktor minat. Okay, seterusnya faktor kemampuan. Yang ketiga adalah faktor mungkin beasiswa. Yang ketiga adalah jangkaan masa hadapan. Yang ketiga adalah faktor keluarga dan sebagainya. Okay, jadi setiap daripada kita mempunyai pertimbangan tertentu dalam buat keputusan kerjaya. Okay, yang akan kita tengok, yang akan kita tengok adalah yang pertama adalah minat lah. Okay, minat dan sebagainya. Okay, minat, keupayaan diri, beasiswa, prospek, cabaran akan datang dan sebagainya. Bagi cikgu, letakkan minat itu sebagai satu yang awal lah. Okay, dan juga jika tidak minat, pupuk minat tersebut jadikan sebagai satu kekuatan. Okay, faktor-faktor lain juga jadilah pertimbangan yang baik supaya anak-anak dapat buat keputusan yang selaras dengan kehendak dan juga cita-cita anak-anak pada suatu hari nantilah. Okay, bagi itu cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu bersama anak-anak sekalian. InsyaAllah ada ruang dan waktu cikgu akan berkongsi lagi berkenaan dengan kerjaya dan juga fokus laluan-laluan yang anak-anak boleh ikuti nanti. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.